النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي واسكننا جنانك يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami mohon limpah kurniamu ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ilmu yang memberi manfaat kepada kami
Berikanlah kekuatan taufik kepada kami untuk kami laksanakan, kami amalkan apa yang kami pelajari ya Allah. Kami amalkan apa yang kami ketahui ya Allah, dan diharap semoga Engkau terimalah setiap ibadah dan kebajikan yang kami buat semasa hidup ini sebagai amal bakti yang Kau ridai. Ya Allah, ya Allah, turunkanlah sakinah dalam majlis kami ini, itu ketenangan jiwa kami, bukakan minda kami, lapangkan dada kami, terangkan hati kami, serta mudahkan kami memahami apa yang kami pelajari ini ya Allah. Semoga ia menjadi ilmu yang yakin sebagai panduan dan bekalan hidup kami di muka bumi ini. Ya Allah, datangkanlah para malaikat yang mengerumuni kami. Ya Allah, turunkanlah para malaikat yang mengelilingi kami bertingkat-tingkat hingga ke arasmu, memohonkan keampunan bagi kami yang sedang duduk dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, dengan berkat majlis ilmu yang mulia, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami daripada segala sifat-sifat tingkah laku yang keji, yang hina, sifat-sifat mazmumah yang Engkau benci dan kemurkai ya Allah, iaitu penyakit-penyakit hati yang sudah lama bersarang dalam lubuk hati kami ini ya Allah. Engkau ungkaikan, bersihkan, sucikan hati dan jiwa kami daripada sifat-sifat yang kotor dan jahat ini ya Allah. Dan Kau ganti dan hiasi diri dan hati kami dengan akhlak budi pekerti yang mulia, sifat-sifat mahmudah yang Kau puji dan Kau cintai ya Allah, sebagaimana yang Kau kurniakan akhlak yang agung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam melakukan amal-amal salih dan amal-amal ketaatan. Di samping itu, kesihani kami, terutama kami yang sudah tua ini ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan semua bentuk maksiat selama-lamanya ya Allah, sepanjang sakibaki hidup yang Kau pinjamkan untuk kami lalui, kami tempuhi di dunia nanti ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya muliakan lagi, saya hormati dan yang saya kasihi, iaitu pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah Batu Bendam, itu juga kepada pegawai-pegawai syarak, itu juga kepada pemimpin-pemimpin setempat, itu juga kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat hafizakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Taala dengan memberi kita nikmat yang terlalu banyak. Sama ada nikmat itu kecil atau besar, semua kita tak perasan, tidak dapat membezakan nikmat yang besar, nikmat yang kecil. Namun nikmat itu milik Allah, datang daripada Allah Ta'ala. Semoga kita menghargai nikmat yang Allah bagi pada kita semasa kita dalam dunia ini. Maka nikmat yang Allah bagi kita gunakan untuk Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain lagi, terutama nikmat iman dan Islam. Dan untuk pengetahuan kita bersama, insya-Allah pada hari Rabu ini jatuh tanggal 1 Zulhijjah, maka ada dalam syariat kita digalakkan untuk berbuat amal salih. Kerana berbuat amal salih di 10 awal Zulhijjah 1 hingga 10, maka sangat diredai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari lain pun Allah sayang, Allah suka, tetapi 1 hingga 10 Zulhijjah ini paling Allah cinta. Siapa saja beramal salih, apa saja amalannya, maka dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah, ya, padahal pahala jihad fisabilillah besar tuan-tuan ni, walaupun jihad fisabilillah, kecuali orang yang pergi jihad tadi mati terbunuh, tak balik lagi, maka itu lebih besar daripada beramal salih 1 hingga 10 Zulhijjah. Begitu tuan-tuan ni. Maka antara lain digalakkan untuk kita berpuasa ibu-ibu, untuk ingatan bersama kita berpuasa 1 hingga 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Paling tidak pun kita kena 1 ni.
9 Zulhijjah, hari Arafah. Kalau 8 Zulhijjah dikatakan hari Tarwiyah. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah dan 9 ialah hari Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah ni hari yang paling mulia dalam setahun. Hari yang paling mulia dalam setahun, 360 hari dalam kalender Islam. Satu tahun ada 360 hari, maka hari yang paling mulia ialah pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Marilah kita kenal tuan-tuan ni. Kita kenal apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah terangkan, Rasulullah terangkan kepada kita hari-hari yang mulia yang patut kita buat peluang semasa kita hidup dalam dunia ini. Masya-Allah. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan puan, kalau kita renung pada hari ini, orang sanggup bekerja bersusah payah sama ada di ladang, di laut tangkap ikan ataupun kerja apa sajalah. Kadang-kadang kita kerja 12 jam tuan-tuan ni. Sama sekarang banyak orang kerja 12 jam. Masya-Allah, sanggup kerja 12 jam, katakan dapat 3,000 4,000 tapi sanggup bekerja. Dan kalau dah kerja malam, siang dia balik tak boleh buat apa-apa, mesti tidur dulu. Masya-Allah. Kurang-kurang setengah hari kerja, waktu dia boleh beraktiviti sekejap je. Tapi namun untuk kesenangan, keselesaan dalam dunia, nak sewa rumah, nak bayar bil api, bil air, bil kereta, tapi sanggup. Tak kisah, alhamdulillah. Tapi dalam bab akhirat tuan-tuan, dalam bab kita mengejar yang lebih baik, yang kekal abadi, tapi kita tak sanggup tuan-tuan, tak sanggup untuk beramal amal ibadah. Masya-Allah. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita nilaikan dunia dengan akhirat, sebab Allah ni maha kaya, Allah ni maha pemurah, maha kaya. Semayang sunat subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Cuba kita hayati, nilai. Salat fajar, makna semayang sunat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya-Allah. Baru semayang subuh 2 rakaat. Seperti mana yang dalam kitab yang kita baca, apa dia? Minggu lepas, ma'utiya abdun ata'an khairan min an yu'zana lahu fi raka'ataini yusallihima. Tidak ada pemberian, tidak ada kurnia seorang hamba yang Allah bagikan. Kurnia yang paling besar, lebih baik daripada orang itu Allah izinkan untuk dia boleh semayang 2 rakaat. Tidak ada kurnia, tidak ada pemberian yang paling besar dalam hidup kita. Apa pemberian besar? Apa hadiah yang paling besar yang kita harga? Apa? Dapat datuk, dapat duit 1 juta, kecil. Tetapi bila Allah izinkan kita boleh semayang 2 rakaat, itu nak kita hargai. Itu kurnia yang Allah bagi kita terlalu besar. Masya-Allah. Ya Allah Akbar. Kita tak kisah nak bekerja untuk cari rezeki yang halal, boleh, tapi jangan lupa tentang akhirat kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik sambung balik pada pengajian kita, iaitu muka surat 400 ya. 402. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna minkum man yusalli salata fala yuktabu lahu min salatihi illa thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha hatta dzakara usyuruha. Maksudnya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada di antara kamu orang yang semayang maka tidak tercatat untuknya kecuali 1/3. 1/3 sepertiganya atau 1/4-nya atau 1/5-nya
atau 1/6-nya, sehinggalah Nabi menyebut 1/10-nya, yakni tidak dicatat, tidak diterima, tidak dinilai kecuali yang ia dalam sembahyang tadi dia sadar terhadap sembahyangnya. Adapun yang ia lupa maka tidak dicatat baginya. Ni tentang nilai sembahyang seorang tu tidak sama, tuan-tuan. Ada orang tu ketika dia sembahyang, tak kira sembahyang sunat, kita kena jaga, tuan-tuan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Taala, kita kena jaga sembahyang apa pun, baik sembahyang fardu ataupun sunat. Maka kita bila takbir itu, ingatlah bahawa kita sedang berdepan dengan Allah. Allah menghadap kita, kita menghadap Allah, Allah pandang kita. Kita kena jaga tata tertibnya, kesempurnaannya, khusyuknya, kita kena jaga. Jangan kita bila sembahyang fardu kita jaga betul-betul tertib-tertibnya. Bila sembahyang sunat dah longgar sikit. Ini ibadah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tiap-tiap orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bahagian daripada sembahyangnya melainkan ada orang dapat Nabi mulakan dengan 1/3. Dia dapat sembahyang tu 100% kalau dia khusyuk, tapi dapat 30% saja. 33%. 1/3. Kalau 1/2 separuh okey lah, 50%. 1/1 macam mana? Full. Tapi Nabi mula 3, 1/3. Ada orang dapat 1/4, tak kurang sikit. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Sembahyang mana 1/10 apa? 10%. 10%. Masya Allah. Tadi. Jadi malaikat dah catat. Allah Maha mengetahui, tuan-tuan. Dia ada digital bila dia akan bergerak, dia akan bergerak dari mula bila khusyuk, meter tu berjalan dia. Bila tak khusyuk, stop Faham? Masya Allah. Zaman sekarang macam-macam tuan-tuan. Kalau investigate tu sekarang, nak sidik orang betul cakap, dia ada tahu dia punya itu kan. Tanya. Bila dia jawab, kalau betul, mesin dia tahu garanti. Orang bohong, dia tahu. Kan? Bohong je dia tahu. Ini mesin, masya-Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala nilai dicatat. Masya-Allah. Jadi kita jangan sia-siakan ibadah sembahyang kita. Memanglah kita ni orang awam betul ni, orang awam. Sehingga menyebut yakni tidak dicatat kecuali yang ia sadar, dia betul tahu, sadar dia sedang sembahyang. Baik, terhadap sembahyangnya, adapun yang ia lupa maka tidak dicatat baginya. Tak catat baginya. Jadi dituntut kita ni sembahyang untuk khusyuk. Khusyuk makna ingat betul-betul, sadar bahawa kita ni sedang menghadap Allah Taala dengan penuh tawaduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai sembahyang kita yang kita nak kena usahakan. Wajib, tuan-tuan ni. Memang tuan-tuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua sembahyang kita lah. Sini kita ni sembahyang orang awam macam tu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila azan berbunyi, syaitan lagi terkentut-kentut. Maka bila dah habis azan, dia balik-balik ke masjid. Betul. Bila orang qamat, syaitan lagi terkentut-kentut. Kemudian dia datang balik. Dia ingatkan orang yang sembahyang, yang mana sebelum sembahyang ni tak ingat apa-apa. Maka Nabi sebut, syaitan datang. Ingatkan kita, kau ingat ini, kau ingat ini, kau ingat ini, kau ingat. Tuan-tuan, puan-puan kena tak ni? Ada biasa tak pengalaman? Ada tak? Ataupun saya seorang? Saya seorang ni. Kadang-kadang dia karang. Lepas ni nak pula sembahyang subuh. Lepas nak buat apa? Nak buat sarapan apa? Mi goreng ke apa ke? Suami nak kerja. Sebelum ni tak ada apa-apa. Bila Allahu Akbar aja, masya-Allah. Ini semua pengalaman kita, betul tak? Kita bukan wali. Saya pun bukan wali, ya Allah. Ini kerja syaitan. Jadi cuba kita usaha supaya macam mana caranya, mana kita ikhtiar bahawa kita sedang menghadap Allah Taala. Kita nak rasa
Kan urusan Allah tu, Allah maha besar. Nanti Allah uruskan. Kata Allah Akbar. Ingat nanti Allah uruskan. Lepas sembahyang ni Allah uruskan. Aku tak nak ingat. Allah uruskan. InsyaAllah. Ini kena mujahadah. Masya-Allah. Baik, ditekankan pengertian. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ataini muqbilan 'ala Allahi biqalbihi kharaja min dhunubihi ka yaumin waladathu ummuhu." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sembahyang 2 rakaat benar-benar menghadap kepada Allah Taala dengan hatinya, maka keluar dari dosa-dosanya bagaikan ia pada hari dilahirkan oleh ibunya. Ini sembahyang macam mana? Sembahyang yang khusyuk. Man shalla rak'ataini, barang siapa yang sembahyang 2 rakaat muqbilan, betul-betul menghadap kepada Allah, makbul, diharapkan sembahyangnya makbul, diterima oleh Allah SWT dengan penuh khusyuk, dengan hatinya, dengan penuh perasaan kesadaran dia sembahyang tu, dia ingat Allah Taala. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimis salata, firman Allah Taala, aqimis salata li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Ini mesej kita sembahyang ni ialah untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak ingat kepada Allah Taala kena khusyuk. Maka ganjarannya dia akan, kata Nabi SAW, maka keluar dosanya seperti dia baru lahir dari perut ibunya. Mudah-mudahan tuan-tuan, memang sembahyang ni kita dengar banyak di hadis Rasulullah SAW bahawa sembahyang ni penghapusan dosa. Mudah-mudahan sembahyang kita ni, kita tingkatkan sembahyang kita, maka mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sabda Nabi SAW, satu orang sembahyang 5 waktu ini tentang Sayyidina Osman bin Affan dengan para sahabat satu ketika, maka Sayyidina Osman bin Affan ambil satu dahan pohon, maka dia goyang-goyangkan. Maka daun-daun ni semua gugur. Ni musim gugur, dia ambil daun yang ada, ganting yang ada daun, maka dia goyangkan, maka gugur, tinggal ganting dia. Maka Sayyidina Osman kata, wahai sahabat, kau tak tanya kenapa aku buat begini? Maka sahabat tanya, ya wahai Osman, wahai Khalifah, kenapa kau buat begini? Beginilah kami, saya dengan para sahabat lain bersama dengan Rasulullah buat macam ni. Rasulullah ambil dahan yang ada ganting, ada daun, maka dia goyang macam ni. Sahabat tanya, ya Rasulullah bertanya, wahai sahabat, kau tak tanya ke kenapa aku buat begini? Dia ulang balik, tuan-tuan. Sahabat ni apa Nabi buat, dia akan ikut. Nabi kefahaman. Sahabat, kau tak tanya aku buat begini? Ya Rasulullah, kenapa kau buat begini? Inilah ibaratnya orang yang sembahyang 5 waktu. Sembahyang wajib. Maka akan gugur dosanya macam gugurnya daun-daun ini yang ketika aku goyang. Mudah-mudahan. Tapi nak dapat bahagian sampai dosa kita Allah ampunkan, mestilah sembahyang yang betul, sembahyang yang khusyuk, yang penuh tertib, penuh ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi tuan-tuan ni. Seperti sungai. Di depan rumah kamu ada sungai, tiap-tiap hari kamu lalu berenang dekat sungai itu 5 kali satu hari. Adakah badan kamu kotor? Tanya sahabat, ya Rasulullah, tentulah tak ada kotor, sebab satu hari 5 kali. Begitulah sembahyang 5 waktu menghapuskan dosa. Ya Allah, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditekankan pengertian menghadap kepada Allah Ta'ala. Apa maksud menghadap kepada Allah? Sebab bila ia sibuk dengan bisik-bisik hatinya, kenapa dikatakan muqbilan ala Allah? Ditekankan barang siapa yang menghadap kepada Allah Ta'ala. Kenapa ditekankan tentang menghadap? Sebab bila satu orang tu tak menghadap kepada Allah, ia sibuk dengan bisik-bisik hatinya,
angan-angannya sama dengan seorang yang pergi kepada raja. Ini perbandingan. Pengarang kitab ini perbandingan seperti seorang pergi menghadap raja untuk minta maaf dari dosa-dosa dan kesalahannya, dan ketika telah dihadapi oleh raja, tiba-tiba ia tidak hirau kepada raja dan menoleh ke kiri dan ke kanan, maka raja tidak akan menerima orang-orang yang sedemikian. Kerana itulah maka semayang orang-orang yang lupa akan semayangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni ibarat tuan-tuan. Satu orang tu menghadap pada Allah Taala, umpama satu orang menghadap raja. Dia ada hajat, dia ada permintaan dengan raja, nak minta ampun pada raja. Tapi bila raja dah izinkan dia menghadap, kemudian apa? Dia tak minta apa-apa. Toleh kiri, toleh kanan. Maka raja pun kata, apa yang hamba aku ni datang sini? Rakyat aku datang sini nak minta apa? Maka raja kan biarkan saja. Tak hiraukan dia. Begitulah ibaratnya tuan-tuan ni. Masya-Allah. Saya teringat Ustaz Ahmad kata, satu orang tu bila dia bertakbir Allahu Akbar, maka dia menghadap Allah, Allah menghadap dia. Dan bila dia berpaling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Allah pun berpaling. Kita nak rasa ke macam tu. Bila kita Allahu Akbar, seolah-olahnya Allah di depan, seolah-olahnya Allah melihat kita. Kita tak melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Sembahlah kepada Allah seolah-olah Allah, kita ni nampak Allah. Tapi kalau kau tak nampak Allah, memang tak boleh nampak Allah, ketahuilah Allah melihat kamu. Supaya kita rasa gun dan takut dengan siapa sedang menghadap, dengan Allah. Yang tertahu, Allah tahu isi hati kita, fikiran kita, melayang ke tak melayang ke. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, tapi oleh mana pun kita kena semayang. Tak khusyuk ke, tapi yang paling tak baiknya satu orang tu bila dia semayang terlalu pantas. Sehingga kan dia pun tak tahu, dan lepas salam assalamualaikum dah terus bangkit jalan seolah-olah boleh ibarat melepaskan batuk di tangga. Dan pengarang kitab ini dia memberikan kita contoh-contoh untuk kita lebih faham, lebih khusyuk dalam sembahyang. Apa kata dia? Ketahuilah bahawa contoh perumpamaan sembahyang itu bagaikan raja mengadakan walimah, kenduri jamuan, dan menyiapkan berbagai-bagai macam makanan dan minuman dalam berbagai-bagai macam warna dan rasa serta manfaatnya. Demikian pula semayang, Allah memanggil dan menyediakan berbagai-bagai macam perbuatan gerak dan zikir. Maka gerak harkat itu bagaikan makanan, sedangkan bacaan itu sebagai minuman. Masya Allah. Ini buat perbandingan lah, misalan. Jamuan raja, tuan-tuan, raja sultan macam demi jamuan je ni. IT sejuk je. Ya Allah, dia punya meja dia punya kursi tempat duduk betul. Kemudian ada tukang layan tak? Bukan main tuan-tuan. Jamuan macam-macam. Apa ni? Yang sedap-sedap, minumannya, makanannya, ayam ada, sate je, macam mana? Yang enak-enak, mana makan. Jadi ibaratnya macam tu. Kita semayang ni, jadi pengarang kitab ini ibaratkan berdiri, rokok, sujud itu ibarat makanan. Berbagai jenis makanan. Dan bacaan-bacaan dalam semayang ni ibarat berbagai-bagai minuman. Kita ada baca Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azimi, Allahu Akbar. Perlahan-lahan. Rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Oh ya Allah.
kalau kita boleh serapkan bacaan itu setiap kali, Allahu Akbar. Saya kata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, kalau kita faham makna dia, seronok. Seronok. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat penyayang. Lazat tuan-tuan. Seronok. Allahu Akbar. Apatah lagi kalau kita faham makna. Ni kelebihan dari orang faham makna. Kemudian dia baca ayat Quran ni boleh menangis, ada yang pingsan, ada orang yang sembahyang apa dia? Pingsan. Ada jumpa zaman ni orang sembahyang pingsan? Ada? Sembahyang menangis? Jarang-jarang. Jarang-jarang. Ya Allah. Rasulullah SAW sembahyang tuan-tuan, sembahyang, janggut basah. Janggut basah. Jam. Allah Allah. Itu rasa bagi ibarat orang yang sedang jamu makanan majlis raja, jamuan raja, dia makan, dia minum, Allah. Menyenangkan dia, menggembirakan dia. Itu ibaratnya lah. Kemudian kita boleh rokok, Allah Akbar, rokok. Perbuatan ni ibarat apa ni, makanan ni. Kita rokok, berdiri balik, sujud, ibarat makanan. Allah, kita boleh rokok. Ya Allah, rendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah Ta'ala. Kita boleh sujud. Bacaan-bacaan dalam semayang ni bukan calang-calang orang tuan-tuan. Bukan calang-calang orang boleh mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi Allah memberi kita peluang untuk berbicara dengan Allah Ta'ala. Ucap kalimah suci. Kalau kita sujud, Allah Akbar. Rasa diri kita halus, kerdil depan Allah yang maha berkuasa. Baik, sesungguhnya dalam sembahyang itu mengandungi 12,000 macam dan dihimpun semuanya dalam 12 macam. Kerana itu bila akan sembahyang harus memperhatikan 12 macam itu. Untuk kesempurnaan sembahyangnya 6 macam sebelum mulai sembahyang dan 6 macam lagi ketika sembahyang. Ini sembahyang ni mengandungi hikmah. Banyak macam-macam hikmah. Dikatakan di sini 12,000. Kalau betul-betul orang yang faham kelebihan dia, hikmah dia, ada 12,000. Tapi diringkaskan kepada 12 macam saja. Ini alim ulama punya perkiraan lah. Dan untuk kesempurnaannya 6 macam sebelum memulai sembahyang dan 6 macam ketika dalam sembahyang. Sebab dalam sembahyang tuan-tuan ni ada amalan-amalan, ibadah-ibadah sebelum, amalan-amalan sunat yang sunat dilakukan sebelum sembahyang. Kemudian ada amalan-amalan sunat, ini bukan cerita yang wajib, sunat saja. Ada amalan-amalan sunat yang sunat kita buat sebelum sembahyang. Ada amalan-amalan sunat yang kita buat di dalam sembahyang. Dan ada amalan-amalan sunat yang kita buat lepas sembahyang. Perinci tuan-tuan. Kalau kita boleh buat semua, alangkah eloknya, masya-Allah. Dan ada amalan-amalan yang makruh dalam sembahyang. Allah Akbar. Jangan makruh ni Allah benci. Jadi dalam sembahyang kita buat amalan-amalan makruh. Ada. Jadi pengarang kitab ini dia ambil sebahagiannya, mengatakan 6 bagi ada 12,000, daripada 12,000 diringkaskan ada 12 saja. Maka 12 sebelum sembahyang dan 6 sebelum sembahyang dan 6 lagi di dalam sembahyang. Awwaluha 'alamu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala 'amalu qalilun fi amin khairun min amalin katsirin fi jahlin
والثاني الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهوره والثالث اللباس لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني البسوا ثيابكم عند كل صلاة والرابع حفظ الوقت لقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والخامس استقبال القبلة لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والسادس النية لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والسابع التكبير لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والثامن القيام لقوله عز وجل وقوموا لله قانتين والتاسع القراءة لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن والعاشر الركوع لقوله تعالى واركعوا 11 السجود لقوله تعالى واسجدوا 12 القعدة لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع الرجل رأسه من آخر السجدة وقعد قدر التشهد فقد تمت صلاته فإذا وجدت هذه الاثنا عشر يحتاج إلى الختم وهو الإخلاص لقوله تعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين. Tuan-tuan ni cerita dalam bab salat, bab ibadah kita. Apa saja ibadah kita, baik haji ke, baik umrah ke, baik puasa ke, kita kena ingat tuan-tuan, ada dua perkara yang penting untuk mencapai kesempurnaan sembahyang kita, ibadah kita. Pertama, kita kena ikut law dia, ibadah dia. Kalau puasa, ikut law puasa, undang-undang puasa. Kalau zakat, ikut undang zakat, baru nak dapat pahala. Ini diatur oleh Allah. Nabi dah tunjukkan cara-caranya. Dan kalau kita dah buat semua tu, peraturan-peraturannya, seperti semayang, daripada takbir sampai salam. Kemudian yang kedua, kena ikhlas. Kena ikhlas. Walaupun semayang kita betul, cukup betul, sempurna betul, dengan wajibnya, rukun-rukunnya, yang sunatnya, beres 100%. Tapi tak ada keikhlasan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua tu penting. Dua-dua tu penting. Tuan-tuan puan-puan, segudi saya dan tuan-tuan, kita kena sungguh-sungguh. Kena sungguh-sungguh tingkatkan ilmu. Pertama sekali ilmu. Nak dapatkan kesempurnaan dalam ibadah kita, kena ilmu. Kemudian dan ikhlas, kena ada ilmu. Jangan mendapat ikhlas sebab masya-Allah, syaitan selalu nak rosakkan ibadah kita. Dia masukkan ujub, takbur, riak dan sebagainya. Hancur juga sembahyang kita, ibadah kita. Allah Akbar. Dalam ni disebutkan di akhir sekali. Dah 12 tu. 6 sebelum sembahyang, 6 dah sembahyang, diakhirkan. Allah Akbar. Baik, saya baca terjemahannya. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebab Nabi SAW bersabda yang maksudnya amal sedikit dengan ilmu lebih baik dari amal yang banyak tanpa ilmu. Syukur ibu-ibu, tuan-tuan puan yang mulia, alhamdulillah masjid kita adakan majlis-majlis taklim, tuan-tuan guru datang. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang suka mendengar, datang majlis kuliah, ceramah agama. Jadikan kami orang yang minat di mana saja, bila-bila masa saja ada majlis ilmu. Jadikan kami orang yang suka mendengar. Wa yattabi'una ahsana, bukan dengar saja.
Jadikan kami orang yang akan ikut daripada kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang diterangkan, kami dapat turuti, kami dapat amalkan. Itu yang doa. Setiap kali saya baca dalam kuliah, sebelum nak itu, saya doakan ni, mudah-mudahan Allahumma ja'alni, Allahumma ja'alna, jadi Allah jadikan, ya Allah jadikan kami minal ladzina, daripada golongan orang yang yastami'una al-qawla, suka dengar nasihat-nasihat agama, kuliah-kuliah agama, wa yattabi'una sana, dan juga kami ikut, kami amalkan apa yang kami dengar yang baik-baik ini. Mudah-mudahan tuan-tuan, tak ada jalan lain dalam dunia ni tuan. Kita kena biasakan diri kita ni dengan majlis-majlis macam ni, bercampur dengan orang salih, majlis zikir, majlis selawat. Kalau kita silap pilih majlis, berat. Biar tak ada ilmu. Kita sebenarnya tuan-tuan ni dah memang dah tinggalkan jauh dari segi pendidikan agama, kita dah tertinggal jauh. Tapi Allah sayang kita. Allah sayang kita, Allah cinta kita. Allah bagi kita semangat, hidayah untuk datang majlis ilmu. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Ada orang tu lara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah sayang dia juga. Mudah-mudahan tuan-tuan. Allah Akbar. Allah Akbar. Baik pertama sekali, sebelum sembahyang mesti ada ilmu. Yang pertama dikatakan ilmu pengetahuan, sebab Nabi bersabda, amalun qalilun, amalan yang sedikit, fil ilmi, dalam ilmu, khairun min amalin, lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi dalam jahil. Amal sedikit dengan ilmu lebih baik dari amal yang banyak tanpa ilmu. Sebab dia katakan, orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia Allah tolak. Allah tolak. Tak ikut peraturan. Mesti dengan ilmu. Tadi satu tuan-tuan, kita bimbang tuan-tuan ni tentang Allah tersebut dalam Quran tentang a'rada ni apa ni? Orang yang berpaling daripada peringatan Allah. Peringatan Rasul, peringatan daripada Allah Ta'ala, maka orang ni akan berpaling. Siapa? Orang yang tak menuntut ilmu. Allah Akbar. Dah cukup InsyaAllah sampai sini aja dulu. InsyaAllah panjang umur. Tapi minggu depan 2 minggu lagi giliran saya. Lagi hari Jumaat kan? 2 minggu lagi Jumaat. Jadi cuti lagi lah. Lagi sebulan lagi. Sebulan lagi baru jumpa lagi insyaAllah Mudah-mudahan. Tapi apa yang penting ibu-ibu tuan-tuan yang mulia, sama-samalah kita revise balik, kita mendalami balik tentang ibadah semayang. Sebab tuan-tuan, bila semayang kita diterima, insyaAllah, pertama sekali yang Allah periksa semayang kita. Kalau semayang kita beres, barulah Allah periksa kita punya zakat, siam, puasa, zakat. InsyaAllah beres. Kalau pertama sekali semayang kita dah gagal, maka yang lain semua tak ada artinya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita membaca selawat sekali lagi dan juga doa penutup pengajian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaihi. Ya Allah ridha bil Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana ya sayyidi ma qad madha. Ya Allah ridha bil Mustafa, Ya Allah ridha waghfir lana ya sayyidi ma qad madha.
يا الله رضا بالمصطفى يا الله رضا واغفر لنا يا سيدي ما قد مضى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله